Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Badlul Majhub fi Musyabahatir Rafidah bil Yahud, iaitu sebuah kitab yang disusun untuk menjelaskan kepada kita umat Islam bahawa Syiah itu asalnya daripada Yahudi, dan diperjelaskan dalam kitab ni sebagai poin utamalah sudut-sudut persamaan itu ajaran Yahudi dengan Syiah itu. Cuma pada malam ni, sebelum saya pergi secara khusus pada poin-poin berkenaan, terlebih dahulu perlu kita tahu tokoh yang teramat penting, tokoh utamalah yang kira-kiranya mengikut ahli sejarah, sama ada ahli sejarah dari kalangan ulama Syiah ataupun ahli sejarah di kalangan ulama Islam kita, mereka sepakat ni maksudnya sama-sama ada buat kenyataan itu. Dalam kitab Syiah pun ada, dalam kitab ahli sunnah pun ada, bahawa Abdullah bin Sabah ni memang wujud. Dalam keadaan kita tidak menafikan bahawa ada juga yang mempertikaikan. Misalnya ramai juga ulama Syiah dia kata tidak, Abdullah bin Sabah ni watak khayalan. Tidak wujud pun. Diada-adakan oleh ahli sunnah wal jamaah dengan maksud supaya dilihat bahawa Syiah ni berasal daripada Yahudi, maka mesti direka satu watak yang telah bawa masuk faham Yahudi dalam ajaran Syiah itu. Jadi sebenarnya ini watak rekaan. Tetapi dalam kitab-kitab Syiah sendiri, saya tidak baca semua sebab panjanglah kalau kita nak bincang ini. Dikemukakan secara teks melalui kitab-kitab Syiah bahawa ulama-ulama mereka melaknat Abdullah bin Sabah. Jadi kalau watak tu tak wujud, apa maksud laknat itu? Dan banyak lagi kenyataan-kenyataan lain yang disebut tentang kewujudan Abdullah bin Sabah. Begitulah juga kalau kita lihat dalam kitab kita, banyak riwayat sehingga ada setengah-setengah ulama kita, mana sahabat tabi'in, bertemu dengan Abdullah bin Sabah dan cerita tentang penglibatan dia, aktiviti dia yang begitu gigih menyebarkan fahaman-fahaman yang berasal daripada Yahudi itu memang jelas dalam kitab. Jadi perkara ni tidak boleh tolak lah. Tidak boleh tolak wujud. Jadi inilah orang yang bertanggungjawab dan orang yang mula-mula memperkenalkan asas ajaran Syiah melampau itu. Selepas ni saya akan sebut. Itu saya sebut secara ringkas begitulah. Sebab di sini dalam kitab ini dia sebut setiap satu dengan detail. Okey, ulama Syiah ni sekian nama, kitab sekian. Komplit. Jadi kalau nak baca tu saya ingat waktu saja pun beberapa siri dah. Cuma saya sebut secara umum sahaja. Ini watak yang wujud. Inilah watak yang menjadi pemain utama lah dalam kita kata mengimport ajaran Yahudi itu ke dalam kelompok ni. Apa dia asas-asas ajaran yang diasaskan oleh Ibn Sabah, selepas ni saya akan sebut. Baik. Jadi sebab berlaku khilaf, kukuk mana pun kita akan letak bahawa kewujudan Abdullah bin Sabah ni berlaku khilaf. Ulama Syiah sendiri pun ada khilaf, ulama Ahlus Sunnah pun ada khilaf. Jadi ulama buat kajian, kenapa khilaf? Sedangkan maklumat tentang dia tu sangat banyak. Bahkan dengan saya tu ada kitab khusus bahawa Abdullah bin Sabah ni watak yang nyata, bukan realiti, bukan khayalan, tapi dia realiti. Dibincang secara khusus lah, tidak ringkas seperti ini. Kita kata ringkas dalam ni pun kita nampak detail dah, tapi dalam kitab tu lebih jelas lagi. Baik, kenapa berlaku khilaf? Pertama sekali kita kena sedar bahawa Ibnu Sabah ni daripada San'a, dia mari ni daripada Yaman pergi ke Madinah, pusat Islam pada waktu tu zaman Sayyidina Uthman lagi, bahkan sebelum itu lagi. Cuma yang jelas ni zaman Sayyidina Uthman itu memang dikesan oleh ulama dia sudah wujud dia sudah ada di Madinah.
Dia masuk Islam, dia ijtihad, dia sebagai Islam. Tapi oleh kerana maksud dia adalah untuk menimbulkan kita kata kegelisahan, nak merosakkan fahaman umat Islam daripada dalam, sudah tentulah dia ni sebagai orang yang cerdik, ahli strategi, tentulah dia tidak akan mendedahkan identiti dia. Sebab dia pergi setengah tempat, dia perkenalkan diri dia dengan nama ini. Pergi ke tempat lain, dia perkenalkan diri dia dengan nama ini. Jadi berbeza-beza. Ada Ibnu Sahabah, Ibnu Sodak, bahkan banyak lagi nama-nama lain. Bahkan asal kampung halaman dia pun ada yang kata Himyar, ada yang kata Harb, ada yang kata di kawasan maknanya pelbagai lah. Tetapi ulama kita, dia kata mengikut pendapat yang paling sah, dia ni memang daripada Yaman. Daripada Yaman dia ni. Jadi menyembunyikan identiti itu merupakan satu modus operandi dia supaya beliau tidak dikenali. Jadi bila dia sudah rancang perkara itu, maka sudah tentulah akan berlaku kekeliruan. Sehingga ada di zaman tabi'i, peringkat awal, dia jumpa dengan Gubernur. Di zaman Sayyidina Uthman lagi. Di zaman Sayyidina Uthman, Gubernur Sayyidina Uthman kini berlaku di luar Madinah lah. Jadi bila tanya dia daripada mana, dia sebut dia daripada Harb. Dia tak sebut nama dia Ibnu Saudak, dia sebut nama lain. Maknanya kita kata nama lain lah. Selepas tu Gubernur tu tahu, oh ni rupanya Ibnu Sabak ataupun Ibnu Saudak tu. Itu antara punca berlaku kekeliruan. Baik. Dalam tarikh Tabari dan juga dalam tarikh Ibnu Al-Athir, ni tokoh sejarawan Islam yang terkenal lah, Imam Tabari dan Ibnu Al-Athir. Dan dalam kitab-kitab lain pun sebut bahawa Abdullah Ibnu Sabak ni orang panggil hasil kajian. Setelah perbincangan yang begitu meluas, detail, tidak jelas, akhir sekali ulama kaji, akhir sekali mereka buat keputusan Ibnu Sabak ni adalah Yahudi daripada San'a ni Yaman. Dan dia masuk Islam bila? Di zaman Sayyidina Uthman lagi. Kita kena kenal Ibnu Sabak ni siapa. Lepas ni saya akan sebut betapa Yahudinya dia ni. Jadi dia masuk Islam di zaman Sayyidina Uthman bin Affan lagi radhiyallahu an. Dan dia telah berpindah randah daripada negara-negara umat Islam dengan maksud untuk menyesatkan penduduk setempat. Operasinya bermula di Hijaz, kemudian berpindah ke Basrah, kemudian berpindah ke Kufah, kemudian ke Syam. Tapi terbukti di 4 negeri ini dia tidak berjaya. Makna pengaruh Islam kuat, tak berjaya. Mana gagak lah. Kalau ada pengikut pun mungkin tak siapa sebuah bas agaknya. Pengikut dia tak ramai. Akhir sekali fa'ata Misra wastaqarra biha. Dia pergi ke Mesir dan dia menetap di sana. Wa wada'a lahum aqidatail wasiyah war raj'ah. Di sana dia telah mereka dua akidah. Dia panggil akidah wasiat dan akidah rajah. Hak ni kita bincang khusus akan datang. Masyarakat di sana terima. Masyarakat di sana terima baik. Dan mereka menjadi kita kata pendokong-pendokong kuat. Maknanya sebab itulah kalau kita baca dalam sejarah mana-mana, operasi lokasi yang paling berjaya, penyebaran ajaran Sabaiyah yang paling berjaya adalah Mesir. Dan itulah yang turun ke Madinah bunuh Sayyidina Uthman itu. Walaupun di Kufah pada juga, tapi di sinilah tempat kejayaan dia. Sebab tu kalau kita baca sejarah di zaman Hajjaj, ketika pemerintah Yazid tu, Gubernur Islam yang dihantar oleh kerajaan Madinah pada waktu itu, dan juga daripada Syam di zaman, sebab Muawiyah ni dia pusat pemerintah di Syam. Aleppo tu salah satu pengkala tentera, 5 pengkala tentera, satu Aleppo tu ada lagi sekarang Aleppo tu. Ramai gubernur-gubernur dibunuh di Mesir. Tu. Akhir sekali terpaksa hantar Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Di zaman dia itulah Syiah tidak boleh angkat kepala. Bahkan hari pertama dia menjejakkan kaki sebagai gubernur di Mesir tu, dia bawa pedang tanpa sarung dan khutbah ataupun ucapan sulung dia kata, saya akan cari puak-puak Syiah sampai ke lubang cacing. Sebab inilah pembunuh Sayyidina Uthman, pembunuh gubernur-gubernur Islam. Jadi anda melihat antara sebab kenapa banyak sangat fitnah terhadap Hajjaj
Itulah sebabnya. Sebab dia musuh dia tu Syiah. Jadi kalau dalam sejarah tingkat telima tu, ana ingat lagu ana sebut bahawa Hajjaj ni bila dia nak berceramah tu, nak masuk ke masjid Jami' di Mesir tu, dia bawa pedang tanpa sarung, dan dia tarik pedang dia di jalan raya tu sehingga mengeluarkan api lah, sehingga orang jadi rasa takut. Kayak biasa kita dengar itu. Kita tak tahu latar belakang dia. Kenapa Hajjaj bawa watak itu di Mesir? Kenapa dia tidak bawa watak itu di Madinah? Sebab Hajjaj ni, setengah riwayat sebut, dia ni adalah pelajar Imam Malik. Imam Malik di Madinah tu, orang soleh dia tu. Cuma dia daripada awal lagi dia terlibat dengan tentera. Ada disebut gitu. Dia ada satu buku. Ini tidak diterjemah. Dia panggil Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Muftara Alaih. Buku ni ditulis, anda tak ingat nama apa. Buku ni ada dengan lama dah baca buku ni. Buku ni tesis MA. Boleh MA buat tesis tu, bincang tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Hajjaj. Akhir sekali keputusan dia, Hajjaj ni tidak zalim, cuma dia tegah, dia kerah sebab dia tentera. Hal tu kita kena tahu, dia berhadapan dengan siapa? Dia berhadapan dengan pembunuh khalifah-khalifah. Kita kena tahu. Sebab tu ulama-ulama, misalnya Umar bin Abdul Aziz lepas tu, dia tidak kata pada Hajjaj. Bila orang tanya, dia tidak kata kepada Hajjaj. Sebab dia tahu Hajjaj ni berhadapan dengan siapa. Orang lembut supaya kita jalan petunuk mata, berbuka sekali-sekala, nak hadapi pemberontak yang menghalalkan darah umat Islam tu. Dia kena bawa watak seperti Hajjaj tu. Sebab tu masa saya belajar dulu pun, bila kita baca riwayat-riwayat dia, kita memang ragu daripada awal lagi, betul ke Hajjaj ni jahat? Yang mana kalau kita baca riwayat-riwayat sejarah, Hajjaj ni tak ada orang sezalim tu di zaman kita. Tidak musabah. Sedangkan dia dikagumi oleh tokoh-tokoh tabi'i. Jasa dia sangat besar. Jasa macam mana? Itulah dia kena tahu ya. Sejarah ni dia bukan Quran, dia terdedah kepada susupan, terdedah kepada tokoh tambah penyeleweng yang ada sebab. Kena ingat yang itu. Jangan kita baca buku sejarah kita terima seperti kita baca Quran. Kena semak dulu. Baik. Jadi terbukti mengikut catatan sejarah oleh sejarawan-sejarawan Islam bahawa lokasi yang paling berjaya, ini peringkat awal, adalah Mesir. Gerakan Sabaiyah, disitulah dia dapat kejayaan. Cukup banyak cerita-cerita Abdullah bin Sabah dan juga bid'ah-bid'ah dalam agama yang telah direkayasa oleh dia. Yang mana semua bid'ah-bid'ah yang dibuat itu menyentuh fahaman-fahaman salah yang menyentuh akidah, bahkan usul akidah. Bukan kecil-kecil lah. Kita akan tengok selepas ni. Dia panggil bara'atul istilah. Kita beri gambar secara umum terlebih dahulu. Sehingga terbukti ramai umat Islam yang baru-baru memeluk Islam, yang berada jauh daripada pusat pemerintah Islam, seperti mana disebut dalam kitab sejarah dan kitab Firaq, mereka terpengaruh. Sini dia tidak sebut lagi. Dia Abdullah bin Sabah ni beberapa tahun dia bina karakter dia. Dia bina karakter sebagai orang yang kuat beribadat, warak. Sebab tu hati-hati kena ingat. Orang mari nampak warak, belum tentu lagi tu. Jangan mudah telan, jangan mudah percaya. Kadang-kadang orang itulah penipu hangit. Nampak itu. Kita jangan tengok pada pakaian. Kalau pakaian ni boleh pakai, balik dia pecah. Nak keluar rumah dia pakai balik. Tapi umat Islam ni satu kelemahan lah. Mungkin kerana tidak diberi pendidikan sunnah yang betul, menyebabkan dia memegang, dia menjadikan tanda-tanda yang tidak tepat. Tu tanda yang tidak tepat. Bahkan kita nak tengok orang itu baik, tengok cara hidup dia, tengok dia bercakap apa poin-poin ni. Kalau bawa ajaran tak serupa dengan Nabi, kena simpan dalam hati, berhati-hati, kena lihat. Jangan tengok pada pakaian. Tapi umumnya masyarakat awal tu pakaian tu banyak mempengaruhi dia. Tambah-tambah sebut pula, lepas ni dia akan sebut dalam kitab ni. Modal yang paling berjaya, paling dilakulah kita, paling berjaya, paling mempengaruhi masyarakat Islam yang berada di kawasan kampung-kampung adalah ni, kami ni keturunan Rasulullah. Hak tu paling berjaya ni dalam. Memang ulama sebut dalam kitab mana pun, modal yang paling menarik perhatian umat Islam zaman ni, bukan zaman kita. Pada zaman ni dekat lagi dengan zaman Nabi, zaman sahabat ni. Modal paling berjayanya, saya ni keturunan Habaib, saya ni keturunan Habib, keturunan Ahlul Bait. Dia guna yang itu.
Tu. Jadi Abdullah bin Sabah ni sahabat memang begitu, dia guna keluarga Rasulullah. Sebab tu dia angkat cucu Rasulullah Sayyidina Ali, dia angkat. Sesuatu tu kita akan bincang selepas ni secara ringkas. Baik. Jadi kita dapati dalam kitab-kitab kitab firak mana kitab yang membicarakan tentang firqah-firqah ataupun pecahan-pecahan yang asalnya daripada Islam, mereka berpecah. Walaupun mereka sesat tapi mereka dakwa Islam. Dia panggil maqalat. Maqalat ni mana satu fahaman yang mana mereka dakwa Islam. Cara berpakaian seperti orang Islam. Kadang-kadang salah pun seperti orang Islam lagi. Tapi di sebalik semua itu dia ada akidah-akidah yang menyeleweng daripada akidah sunnah, hadis dan Quran seperti yang diajar oleh Nabi. Jangan tengok pada pakaian. Oh, kalau khawarij kata, puasa tiap-tiap hari, baca Quran hebat, hafal Quran saja buat dia. Sebab tu bila nak berdebat dengan dia, terpaksa hantar Ibnu Abbas. Tu yang kira-kiranya boleh mematahkan hujah dia. Orang lain tak berani kadang-kadang tu. Sebab Ibnu Abbas ni dia Quran ni orang panggil maha guru Al-Quran di kalangan sahabat. Dia maknanya hebat. Kalau puak-puak tu ada zaman kita, belum tentu lagi kita boleh berhujah dengan dia. Sebab kita ni kuliah pun tak usah lagi. Mana kepakaran tu. Saya sebut tu sebagai satu gambaran kepada sahabat-sahabat semua bahawa orang yang nak sesat yang menjadi kepala-kepala tinggal tercatat nama dalam sejarah, Allah beri kehebatan juga. Bukan kata tidak hebat, atau kita kena terima. Jadi dalam kitab-kitab Ahli Sunnah dan juga Syiah Rafidah saya akan lebih guna Rafidah di mana Syiah melampau, yang angkat Sayyidina Ali kemudian kutuk sahabat, dan mereka mempunyai akidah-akidah yang asal daripada Ibnu Sabah. Dah itulah yang ada, yang dikekali menjadi prinsip asas dalam Syiah Imam 12 yang menjadi anut rasmi kerajaan Iran sekarang. Waktu tu kita akan sebut akan datanglah. Baik. Cumanya tu yang kitab ni sebut Abdullah Al-Jumaili ni, dia kata cumanya saya akan muatkan secara nas ringkas saja. Saya tidak nak bincang secara panjang lebar sebab kitab ni kita nak fokus pada ajaran dia. Cuma nak sebut juga, kena sebut juga biar kita tahulah watak dia tu. Jadi saya akan kemukakan bukti tentang kewujudan Ibnu Sabah dan peranan dia dalam menyebarkan akidah-akidah yang rosak itu di kalangan umat Islam. Jadi nas berkenaan saya akan bawa melalui sumber Syiah sendiri. Sebagai mengisytiharkan, sebagai satu perisytiharan bahawa Ibnu Sabah memang wujud dalam kitab Syiah sendiri dan juga dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai contoh, anda ambil satu contoh lah. Dia banyak juga dia bagi ni. Contoh ni ulama kita yang terkenal lah ni. Dia panggil An-Naubakhti. An-Naubakhti, salah seorang tokoh Syiah Rafidah kurun ketiga Hijrah. Apa dia kata? Dia kata ramai dari kalangan ahli ilmu yang terdiri dari kalangan tokoh-tokoh pendukung Sayyidina Ali, mereka menceritakan bahawa Abdullah bin Sabah ini asalnya Yahudi, kemudian dia memeluk Islam, kemudian dia telah menyatakan hubungan kasih sayang kepada Sayyidina Ali dengan meletakkan walak dan barak kepada Sayyidina Ali. Walak ni maknanya dia menampilkan kasih sayang pada Sayyidina Ali, dia menunjukkan kebencian kepada orang yang benci pada Sayyidina Ali. Itu dia panggil al-walak wal barak. Al-walak wal barak ni luah maksud dia. Saya pun takut juga nak sebut istilah tu. Silap-silap akhir bulan. Ya, termasuk channel politik. Ni channel lain ni. Al-walak wal barak. Kita ni al-walak dengan al-barak kita kepada Allah. Kita akan terima, kita akan sanjung yang daripada Allah. Dan kita akan tolak yang Allah tak suka tu. Itu barak tu. Berlepas diri daripada ajaran yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Tu dia panggil al-wala wal barak. Itu termasuk dalam bab akidah tu. Konsep tu dia bincang dalam bab akidah. Baik. Jadi dalam kitab-kitab kalangan Syiah lah pendukung Sayyidina Ali ni, kena ingatlah bila ulama Syiah sebut tentang Sayyidina Ali ni mana tak betul lah. Dia reka cerita, orang lain dia panggil, mereka cipta naratif terhadap Sayyidina Ali tu lah. Naratif bahasa sekarang ni. Kalau nak belajar tu, dia kena belajar dengan ahli politik lah. Dia masuk Islam. Dan pendukung-pendukung ataupun kita kata Syiah Ali lah, Syiah Ali, pendukung Sayyidina Ali ni mengatakan bahawa memang dia ni Yahudi. Semasa dia Yahudi, sebelum dia memeluk Islam, semasa dia berada dalam agama asal dia,
dia telah menabalkan Yusha' bin Nun. Manakala selepas Nabi Musa meninggal dunia, dialah pengganti Nabi Musa. Siapa dia? Yusha' bin Nun. Tu dia panggil, kalau lah ni panggil putera mahkota lah. Sehingga dia angkat Yusha' bin Nun tu. Hak ni lah pengganti Nabi Musa. Padahal Nabi Musa pun tak kata gitu. Cara dia. Rupanya dia angkat pemimpin, dia tabah ke orang itu, tujuan nak memecah belahkan perpaduan masyarakat. Tu sebenarnya cara dia. Sebab sekarang ni lah. Ni orang, kalau sekarang ni dia panggil kerja bloggers ni. Kadang-kadang bloggers ni dibayar mahal. Tak perlu kerja lain, yang itu pun cukup dah untuk keperluan hidup dia. Ni. Dia bina tokoh tu dari segi orang panggil karakter, identiti, sehingga dilihat sebagai hebat. Padahal ada. Ini termasuk dalam dosa besar. Dalam agama kita ini termasuk dalam dosa besar. Sebab apa? Itu sudah termasuk dalam penipuan. Tak boleh. Zaman ni sudah ada. Ibnu Sahabak lah yang mula-mula sekali memasyhurkan akidah menjadi kewajipan aini, fardu ain ke atas setiap umat Islam, melantik Sayyidina Ali sebagai imam selepas Rasulullah. Fardu ain. Dialah mula-mula yang cetuskan pandangan ini dalam masyarakat. Dan dalam waktu yang sama, waktu yang serentak, sesiapa yang taat kepada orang lain, sesiapa yang dicalonkan sebagai pemimpin di samping Sayyidina Ali, maka kita wajib bara'ah daripada orang itu. Wajib berlepas diri daripada orang itu. Sebab tu dia berlepas diri daripada Sayyidina Bakar, dia berlepas diri habis. Sebab apa? Sebab orang ni bila ada orang lantik dia jadi khalifah, dia setuju. Sepatutnya dia tarik lah, jangan setuju. Sebab Sayyidina Ali itu sudah layak. Sebab Nabi telah beri wasiat pada Sayyidina Ali. Tu. Di situlah cara dia nak memecah belahkan masyarakat. Jadi, kalau dengan Bani Hashim, keluarga Rasulullah ni mungkinlah tertipu dengan cara dia tu. Tak betul ni. Betul lah Sayyidina Ali lah sepatutnya. Sepupu lagi, menantu lagi. Dia orang yang paling awal memeluk Islam di kalangan keluarga Rasulullah, dia lah. Sayyidina Bakar ni bukan dari keluarga Rasulullah. Masuk Islam mula-mula. Macam-macam timbul dalam masyarakat. Bahaya. Sebab tu baca cerita-cerita begini, kita nak belajar sepak terajang munafik dalam masyarakat Islam. Kita kena tahu. Ini modus operandi dia. Maknanya kalau kita tengok ada berlaku kau gini daripada orang tertentu, kita kena ingat orang watak-watak inilah dulu yang memusnahkan politik Islam, yang mengeruhkan hubungan masyarakat Islam. Kena tahu. Maknanya kita nak cermin diri kita, kita nak lihat. Sebab kita kena belajar daripada sejarah ni. Kena belajar daripada sejarah. Enggak lah ni mudah ya. Kita nak kenal pemimpin tarik dalam Google search juga. Okey, ceramah dia tahun 5 tahun lepas. Tahu tengok. Lepas tu ambil tahun selepas tu sampai 5 tahun tengok. Bercanggah ke tidak? Sebab dalam Quran, dalam hadis semua sebut. Salah satu kita tahu orang itu tidak ikhlas. Orang itu berdusta, cakap dia tu bercanggah. Percanggah itu dalam melibatkan prinsip. Itu lagi berat lah. Kalau bercanggah dalam bidang kecil-kecil, tu dia boleh berubah. Tak apa perubahan itu. Bertindak berdasar pada keadaan semasa, tu ada tempat yang boleh. Ni prinsip tu. Siapa kita pun suka benda-benda gitulah. Kena cerdik Sebab kita bunyi khabar bulan 8 ni ada perayaan pula. Itulah. Banyak raya kita tahun ni. Baik. Dan dia telah menzahirkan sikap berlepas diri dan memutuskan hubungan kasih sayang kepada sahabat-sahabat yang juga terlibat dalam politik dari sudut kepimpinan. Tak boleh orang lain naik sebagai pemimpin dalam keadaan Sayyidina Ali ada. Kalau naik juga, kita kena berlepas diri pada orang itu. Dan orang itu jadi kafir dah. Sampai begitu sekali. Dan dia telah mendedahkan penentangan dia. Dalam isu ini, jelas dia dedah. Dia secara berani. Dia mendedahkan penentangan dia. Dia mendedahkan. Sebut nama lah. Siapa yang telah melanggar hukum wasiat itu. Tu. Sehingga dia kata. Sehingga daripada sinilah sejarawan Islam mengatakan bahawa asal Rafidah ni asal kata Rafidah, keluarnya Rafidah ni orang yang tolak sahabat, menafikan sahabat, mengkafirkan sahabat. Tu asal mana Rafidah. Tu asal dia. Di sinilah asal pengambilan kalimah Rafidah diambil daripada si Yahudi ni. Dia guna bahasa perkasa tu. Dia tak sebut nama, beci sangat. Baik. Di sini dia kemukakan contoh-contoh
di kalangan ulama Syiah yang tolak, yang menafikan kewujudan Abdullah bin Sabah. Baik, kalau di Kelantan puak Syiah tolak juga kewujudan Abdullah bin Sabah. Kenapa tolak? Kenapa Syiah ni dia tak mahu ada nama Abdullah bin Sabah? Kenapa? Sebab dia kata itulah saluran. Kalau kita kata Abdullah bin Sabah ada, maka berjayalah ahli sunnah menyabitkan bahawa Syiah ni daripada Yahudi. Kerana watak itulah yang bawa ajaran Yahudi. Kalau tak ada dia, maka putus. Mana taliah hayat laki dia tu. Jadi kita kena nafikan kewujudan Abdullah bin Sabah. Barulah orang tidak boleh tuduh kita berasal daripada Yahudi. Sebab tak ada dalam kitab sejarah, sama ada dari kalangan Syiah ataupun dari kalangan ahli sunnah yang mengatakan yang bawa ajaran Yahudi masuk dari Syiah ni orang lain selain pada Abdullah bin Sabah. Tidak ada. Kena tengok perkara tu. Cuba bahaya ke 1000 tahun lebih sampai ke hari ni tak ada seorang apa ulama kata Syiah ni Yahudi, yang bawanya orang lain selain pada Abdullah bin Sabah. Tidak ada. Jadi kalau kita matikan watak tu, kita kata khayalan, itu halunisasi pokok penentang Syiah, kita kata tak? Maka lega lah sikit kita, tidak susah hati sangat lah. Tapi tak boleh nak nafi, sebab dalam riwayat daripada imam-imam dia sebut Abdullah bin Sabah ni wujud. Bahkan setengah imam dia melaknat Abdullah bin Sabah. Kita kata kalau betul lah Ibnu Sabah tu tidak ada, jadi buat apa laknat tu? Jadi laknat orang yang tidak ada ni ada masalah mental tu. Kita boleh kata begitu, tak kira dia ada masalah mental. Baik, jadi hak ni saya tidak nak baca lah. Ni panjang sangat. Dia mari semua ni kalau nak baca ni panjang lah. Cukup kita faham bahawa usaha gigih dilakukan oleh tokoh-tokoh Syiah untuk menafikan Ibnu Sabah demi menjaga Syiah tu supaya tidak dituduh berasal daripada Yahudi. Itu saja. Jadi ada juga ulama ahli sunnah yang menafikan. Tapi itu segelintir. Qalil. Mana minoriti lah. Sedikit benar. Baik. Terus saya pergi kepada muka surat 144. Kita nak bincang aspek lain. Ni pun saya rujuk juga dalam buku-buku terjemah Indonesia. Tak ada diterjemah ni. Kalau ada diterjemah bagus semua. Ini bagi yang tidak boleh bahasa Arab lah. Kalau ada diterjemah, banyak boleh ambil manfaat. Baik. Terus saya pergi kepada perbincangan keempat, Dauru Abdullah bin Sabah al-Yahudi fi Nash'atir Rafidah. Kita nak bincang ni peranan Abdullah bin Sabah ni, seorang Yahudi ni, dalam menyebarkan fahaman Rafidah, yakni yang melampau itu. Kena ingat satu perkara lah sebelum kita pergi pada perbincangan ini. Dia ni kita ambil mereka awal lagi daripada tu. Bila berlaku kematian, kewafatan Nabi SAW, Nabi tidak jelas. Isyarat-isyarat tu ada. Nabi suka Sayyidina Abu Bakar jadi pengganti dia. Melihat kepada di akhir riwayat hidup Nabi, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam sampai 12 waktu. 12 waktu. Bahkan dalam tempoh itu ada sekali Sayyidina Umar naik, Nabi kata Allah dan Rasul tidak nak itu. Allah nak Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Umar tak mahu dah. Maksud dia kata Nabi nak mu wahai Sayyidina Abu Bakar. Sampai 12 waktu. Dan ada berlaku satu kisah tu, Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi keluar daripada bilik dia, Nabi berada di tepi Sayyidina Abu Bakar, tak masuk saf pertama. Jadi Nabi bersembahyang di samping Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nak undur ke belakang, nak ruang untuk Nabi jadi imam. Nabi isyarat, kamu fi makani, kamu tetap di situ. Tu besar tu hujah tu. Padahal itu kira-kira saat akhir tu. Tu minggu akhir kematian Nabi. Daripada situ ulama kata ini isyarat ni agak jelas. Sebab itulah Muhajirin dan Ansar bila dicalonkan Sayyidina Abu Bakar, tak ada seorang pun berani lawan. Sebab mereka sudah ada dah, nampak dah isyarat-isyarat pada Nabi. Tapi hukum mana pun tidak jelas. Bukan atas nama wasiat, tapi atas nama penyerahan tugas, khususnya tugas jadi imam. Jadi masyarakat sudah faham, tak apalah. Cuma apa yang nak sebut, oleh kerana tidak jelas, maka mesti ada pencalonan orang lain. Antara yang dicalon di kalangan Bani Hashim adalah Sayyidina Ali. Jadi boleh katakan keluarga Nabi dari kalangan Bani Hashim ni setujulah Sayyidina Ali ni jadi kita kata Khalifatul Rasulillah. Moga dia keluarga Rasulullah. Jadi kami ni digunakan istilah kami ni Syi'atu Ali, kami ni Syiah Ali. Hak tu dari sudut politik, kami ni pendukung Sayyidina Ali. Kami setuju untuk Sayyidina Ali jadi sekadar itu saja. Tak ada ajaran
kita kata teruk-teruk yang mengangkat Sayyidina Ali melebihi daripada batasan syariat, tak ada lagi. Tidak ada kenyataan mereka benci pada Sayyidina Bakar. Itu semata-mata dari sudut politik. Sebab kita lah, kita berhak, saya setuju orang ni jadi khalifah. Kelebihannya begini. Sekadar itu saja. Tetapi selepas daripada itu, jadi sebab tu anak kata Ibnu Sahabat ni cerdik. Dia guna tu. Orang kata sini kita boleh guna. Sekarang ni Bani Hashim sudah terima Sayyidina Ali. Dia sambung tu. Bahkan dia kemukakan orang panggil naratif yang lebih berat. Sayyidina Ali layak gini. Bahkan Sayyidina Ali ni dia ni wali. Sebut wali dulu. Sebut wali, lepas tu sampai satu tahap dia ni sudah naik satu tahap, dia ni adalah jelmaan Tuhan. Tu ada dalam Nas Ibnu Sahabat. Jelmaan Tuhan. Kalau otak Sayyidina Ali ni dipecahkan kepada 40 pundi-pundi, mana otak Sayyidina Ali dibelah-belah, diletak dalam 40 pundi, aku tak percaya dia mati. Sebab dia ni adalah juz'um min uluhiyah. Satu juzuk daripada ketuhanan. Masalahnya, orang Madinah tak terima, orang luar terima. Memelah pokok AQS ni tak terima tu nak. Duk ngaji banyak dah, tapi orang kampung ni hak tak ada usul agama pun tak faham apa pun. Setengah tu Jumaat pun tak pergi. Kalau pergi Jumaat pun tak dengar apa khutbah tu. Sekadar pergi begitu cuba bayar kita. Inilah yang menjadi mangsa penipuan. Tokoh-tokoh Hajar Salah inilah. Kalau di Indonesia hadirat saya tengok kadang-kadang kita jadi sebab. Penuh stadium tak muat. Gitulah, malas sebut lebih teruk lagi pada tu. Sehingga kita tengok terkejut. Bahkan tokoh baru balik daripada Malaysia ni, bila dia pergi ke sana, dalam video ketika dia sudah berkuliah tu, mata dia jadi putih. Dia pun tengok, unzuru ilayya, tengok pada saya. Rupanya dia nampak Nabi turun daripada langit. Dia seorang nampak tu masalah tu. Tak aci lagu tu. Kalau anak ada cerita kata, memang tu saya nampak juga. Dia nak kata mana? Saya nampak juga. Mungkin bagi menipu. Kalau anak kata dia anak nampak, dia nak kata macam. Dia kata tak boleh lah yang tak nampak, kena anak seorang nampaknya. Dia bahagia tidak ada dalil, bahagia nipu, semua boleh dakwa. Sebab tu dalam Islam dia tak ambil kira langsung bagi tu. Mimpi, nampak benda-benda hak tak sepatut nampak, benda gaib nampak, tak ambil kira dalam agama kita. Tak ambil kira. Bahaya ni. Puak-puak ni bahaya anda tengok. Ni dia orang panggil jenayah ilmu. Dia telah cuba nak merempuh sistem ilmu, disiplin ilmu hadis. Puak dia terima ilmu hadis ni yang tidak ada dalam kitab-kitab utama tu, tapi dia ada dalam dada-dada keturunan Rasulullah. Banyak riwayat-riwayat yang kita kata maudhu', yang kita tidak ada sandara, tidak ada dalil sebab tak ada direkod dalam kitab-kitab hadis 300 tahun pertama tu. Sedangkan dalam sistem ilmu pengajian kita, hadis-hadis kalau tidak ada dalam rekod ulama dalam 300 tahun pertama, tiba-tiba selepas tu ada, hadis tu tidak boleh diterima pakai. Tu kaedah tu. Macam mana ulama yang hidup mati berpuluh tahun, kadang-kadang tak bekerja, ikat perut pergi cari hadis 300 tahun tu operasi tu. Tak jumpa hadis, tiba-tiba ulama yang kurang keempat jumpa. Kurang kelima jumpa. Kalau lebih parah lagi, hadis-hadis tu dia kata sebab hadis ni diterima secara tasasul melalui ulama-ulama yang mana hak tu dia tidak tulis dalam kitab, tapi dia simpan dada, dia sampai kepada orang seterusnya melalui syafawi. Sistem ke lagu tu? Tu tidak sistem tu. Lepas tu kalau tidak sistem, nak panggil ke apa? Panggil apa pun. Lepas tu saya suruh pada kita nak sebut nama apa tu sistem tu. Nak sebut sistem Dajjal. Cara dia nak merosak ke rumah Dajjal sungguh. Bayar kan? Kesal dia mari apa? Mudah ya. Siapa kita sudah terpengaruh tengok daripada panah jadi sejuk bila dia mari. Ana sebut dia Tuhan dia mari. Orang Kelantan kecek ni, berok curah 3 hari dia mari. Cirik-birik kita bila dia mari. Tak ada rahmat apa pun. Tapi sungguh-sungguh tu pergi nak minta syafaat. Main-main. Bahaya dia tu. Kita ni tak tahu anak ni moga dia pergi di Kelantan masjid besar tu, imam masjid tu bila Habib nak keluar daripada masjid, dia ijtihad di mikrofon. Sesiapa nak dapat syafaat Nabi, sila datang bersalam dengan Habib. Jadi seluruh masjid penuh tu datang. Jadi berlaku kita kata kelang kabut lah sebab mari nak bersalam. Nunggu ramai ribu-ribu.
Akhir sekali imam dia tengok keadaan tu nampak tidak terurus, dia pun istihar balik dalam mikrofon. Tak perlu bersalam, lihat saja wajah Habib sudah dapat syafaat Nabi. Pada waktu itu imam lain yang ada di situ nak mengalirkan mata. Pada waktu itu dia telefon pada Ustaz Ding, ana sedang ada dalam majlis sekian tu imam nak istihar, macam mana Ustaz Ding? Ana kata ke dia, enta kena report lah perbuatan dia salah tu. Imam tu telefon, dia kata ana sedang melihat keadaan ni. Cuba bayar ke. Tu lama dah sebelum PKP tu. Enggak kalau ada artis minta syafaat itu itulah nak kata pihak autoriti agama pun tidak serius, tidak melihat perkara ini sebagai isu yang serius. Itu bahaya. Kita orang awam sepanan ni hanya boleh beri penerangan begitu, kita nak buat macam mana? Biarlah anak sebut ni sebab kita bincang pun perkara tu dah sebenarnya. Di tempat Ana ni, Ana lahir di Pondok Kenali, membesar di Pondok Kenali, keluarga Ana di Pondok Kenali. Bukan Tok Kenali tu isteri dia tu keluarga Ana. Tak pernah ada. Tapi bermula daripada 2018. Kena ingat tarikh tu 2018. Jadi kebanjir Pokok Habib ni bila? Sebelum tu lagi. Bermula 2018 mengikut orang sekitar tu yang ada interview, satu keluarga ada interview, dia kata sudah ada dah orang mula pergi berzikir pada pukul 1 pagi di kubur Tok Kenali. Dan yang terbaru dihantar, nanti anda hantar ke Akhi Khairuddin ni, boleh kongsilah. Pukul 2 pagi daripada Kedah, 2 pagi berzikir sehingga orang sekitar tu boleh rekod melalui jendela. Guna jendela buat kuatnya suara. Bila kumpulan ni habis 1 jam, masuk kumpulan lain pula dengan suara yang sangat kuat lah. Pukul berapa? 2 pagi hingga 3 pagi satu tim yang kedua pukul 3 pagi sampai pukul 4 secara terbuka. Dah kubur Tok Kenali ni bukan berada di bukit, puncak bukit tu, tidak. Dia berada di tengah-tengah, di tepi Kota Baru, dalam Kubang Krian, secara terbuka, tempat jalan yang bukan jalan kampung lah, tapi bebas. Kenapa berlaku begitu? Tak pernah berlaku sebelum. Tak pernah berlaku. Tapi kenapa berlaku? Siapa yang menyebabkan berlaku? Daripada mana tu asal tu? Siapa yang bawa ajaran itu? Kita kena lihat perkara tu. Ni. Sebab ulama telah membuktikan bahawa semua ajaran-ajaran ni bila kita buat kajian daripada Yahudi, semua tu didapati adalah ajaran Syiah dan sudah terbukti melalui siasatan yang bawa tu ni lah Abdullah bin Sabah ni. Dialah yang bawa. Tu. Baik. Begitulah kan. Jadi yang ini pun sebenarnya anda tidak nak baca secara panjang lebar lah. Cuma anda nak sebut di sini di kalangan ulama-ulama Islam sudah masyhur, diketahui umum di kalangan ulama Islam bahawa Abdullah bin Sabah dialah yang mula-mula mereka bid'ah melampau, bid'ah Rafidah ini. Yang mana Raf ini diambil daripada ajaran Yahudi. Raf ni mana ajaran yang melampau. Misalnya menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Siapa dia tidak terima Sayyidina Ali sebagai pengganti Rasulullah, kafir orang itu. Begini ajaran yang kita akan sebut secara khusus. Ada raja'ah, sebelum kiamat ada berlaku kebangkitan kecil. Orang yang tidak memberi hak kepimpinan selepas Nabi wafat kepada Sayyidina Ali, dia akan dibangkitkan sebelum kiamat, dia akan dihukum rejam sampai mati. Disula. Masuk ke dia punya tombok ke punggung tu, keluar, disula. Sebelum kiamat dia panggil akidah raja'ah. Tu kita akan bincang dengan panjang lebar dalam sesi akan datang. Dia juga bawa. Lepas tu ulama kita tanya tu, banyak dalam ayat Quran tu Allah puji sahabat tu. Dia kata tu sebelum masa tu Allah tak tahu sahabat ni akan murtad lepas tu. Ada juga Allah tak tahu. Ni dia panggil akidah badak. Akidah badak ni mana Allah ni dia tidak tahu apa yang akan berlaku selepas tu. Bukan semua, beberapa perkara. Dia kalau nak menipu biasa apa situ. Dia puas hati masuk neraka. Kalau tipu sikit-sikit pun dosa juga. Biar begitu. Ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa dia disebut. Ni ana pilih-pilih kan. Kalau nak baca semua panjang tebal ni kitab ni kat 1000 muka surat ni. Ana pilih-pilih ni pun ana tanda dah, ana baca tanda ni kita ambil mana poin-poin yang besar-besar yang berat lah. Kata Ibn Taymiyah
Ni dalam kitab dia paling terkenal, Majmu' Fatawa. Apa dia kata? Ana terus terjemah lah, nanti tidak baca teks Arab. Dia kata sesungguhnya ahli ilmu telah menyebutkan bahawa prinsip Rafidah. Rafidah ni Syiah melampau lah. Syiah yang 12 tu Rafidah lah tu. Sebenarnya zindik. Mana Syiah Rafidah ni sebenarnya zindik. Dan yang mula-mula mengasah ke prinsip-prinsip ajaran dia tu, semua Ibn Taymiyah kata ahli ilmu yang kritis, yang buat kajian, buat analisa teks, memang semua akan kata Abdullah bin Sabah, dan dia ni Yahudi. Dia berpura-pura masuk Islam, dan dia wa abtanal Yahudiyah, dan dia menyembunyikan keyahudian dia tu. Dan target dia sebenarnya untuk merosakkan Islam daripada dalam. Nak lawan dari segi tentera, sudah terbukti sepanjang sejarah gagal. Kita bincang dah di peringkat awal kitab ni dulu. Tu kan. Dan kerana inilah ulama kita letak antara ciri munafik yang paling besar adalah ar-rafd. Dia istilah munafik ini nifaq. Orang yang ada munafik itu nifaq. Orang kecek pelawak tu ada dah nifaq. Munafik yang berat dia panggil zindik atau berat. Yang paling berat munafik yang paling adalah ar-rafdu, yakni rafidah. Rafidah ni apa? Mengkafirkan sahabat. Sahabat-sahabat Ana nak sebut dah. Ana ada sahabat Ana buat PhD bidang usuluddin. Dia pernah berdialog secara alamaya, chatting lah kita kata nak, dengan sahabat Ana pun boleh tengok juga tu. Ana ada lah. Kita jadi pemerhati setia lah tu lah. Tengok tu. Antara dia sebut, dia kata kita tidak boleh kata Syiah Rafidah ni kafir dengan sebab dia mengkafirkan sahabat. Cuba bayangkan. Kita tidak boleh kata lagi. Mana tak siapa tak kita boleh mengkafirkan dia semata-mata kerana dia mengkafirkan sahabat Nabi. Kita tidak buat PhD ni bodoh. Tahu perkara tu salah. Sedangkan hadis Nabi tegas. Kalau sama-sama kita kata orang Islam kafir, bukan sahabat pun orang biasa. Tiba-tiba dia tidak kafir. Kafir tu akan kembali pada kita. Ini sahabat ni. Ulama kata, Khatib Baghdadi kata setinggi-tinggi wali tidak berdapat mengatasi serendah-rendah sahabat. Kerana sohbah. Orang yang bersahabat pada Nabi ni ada sohbah. Sohbah itu adalah pemberian Allah. Orang hidup zaman Nabi tak masuk Islam, berjumpa dengan Nabi tak masuk Islam, masuk Islam selepas Nabi wafat, tidak dapat title sohbah. Orang yang masuk Islam zaman Nabi tak pernah jumpa dengan Nabi, selepas Nabi wafat dia tak pernah jumpa, walaupun masuk Islam zaman Nabi, tetap tidak dipanggil sahabat. Mana sahabat ni dia mesti menepati ta'rif yang khusus. Maknanya satu kelebihan tu. Sebab tu ulama kata sahabat-sahabat ni pilihan Allah. Mimpi 4 kali sehari pun jumpa Nabi tak panggil sahabat. Patut orang panggil ke dia tu? Dia panggil an-niyam, orang banyak tidur. No. Orang banyak tidur. Sebab tu mimpi parak tu. Kita ni enggak tidur, kalau tidur pun tidur mati lah katanya. Gitulah hadirat-hadirat. Sebab tu pusing kita tengok. Banyak sebenarnya hak anak baca dalam kitab. Kita boleh tengok berlaku di samping kita. Baik, cuba kita tengok lagi. Ibn Taymiyah berkata lagi. Masih dalam kitab yang sama, cuma dalam muka surat lain. Apa dia kata? Dia kata asal Rafidah, yang ni Syiah yang melampau ni, dia ni asal daripada munafik yang bertitle zanadik, zindik lah. Asal Rafidah ni dia daripada munafik peringkat kedua, iaitu zindik. Kan Nabi kata alamatul munafik salasatun. Tanda munafik 3 hak tu boleh ada pada orang Islam. Munafik tu bila bercakap bohong, bila diberi amanah khianati, bila berizakhtasama fajara, bila balas sikit benda isu kecil pun jadi besar. Tu ciri orang munafik. Tapi Islam lagi tu. Ni orang panggil munafik peringkat rendah. Tapi kalau zindik, misalnya Imam Ahmad kata idza ra'aita ahadan yantaqisu ashab Rasulillah fa'lam annahu zindik. Itu kata Imam Ahmad. Bila kamu tengok ada seseorang dia sebut keburukan sahabat, dia viral keburukan sahabat, fa'lam annahu zindik, ketahuilah itulah munafik. Munafik tu setengah ulama kata bila munafik zindik dia kafir sebenarnya. Ataupun paling kurang, maknanya munafik yang sudah dekat sangat, satu anak tangga lagi nak jadi kafir. Maknanya zindik ni munafik peringkat berat.
Tapi hak paling beratnya munafik rafdu, munafik rafidah. Hak ni paling berat. Baik. Jadi kata Imam Ibnu Taimiyah lagi, dia kata asal rafidah ni adalah daripada munafik hak peringkat zindik itu. Sesungguhnya Ibnu Sabak telah mereka. Ibnu Sabak yang munafik ini, dia telah menzahirkan ghulu tentang Sayyidina Ali. Ghulu ni pula, ghulu ni satu istilah pula yang kita kena faham. Anak kemarin baru kuliah tentang ghulu di Kota Baru, di Air Paksi. Tak habis lagi, kita jangka 3 siri. Ghuluun fis salihin. Tu punca orang jadi sesat. Dia pergi kubur, sembah kubur, Allah tangan dalam kubur, salah orang mati, ke ghulu lah aku tu. Lemuh kita nak macam mana? Nak. Orang kata sesat ni datang tak menentu, tak kena mertua, kena menantu. Nak. Tu orang jual obat sebut tu. Orang jual obat di kaki lima. Baik. Jadi Ibnu Sabak ini dia telah mengasahkan satu fahaman salah, iaitu melampau memuja Sayyidina Ali. Ghuluun fis salihin. Moga hak ni satu ajaran besar. Hak ni lah jadi masalah dalam Yahudi ni, ghuluun fis salihin. Kan Nabi sebut dalam hadis, mu jangan layak aku, la tatruni kama atratin nasara wal yahud fi anbiya'ihim. Jangan kamu urus aku seperti mana Yahudi Nasrani urus nabi mereka. Mereka melampau tentang nabi mereka, buat patung nabi, anggap Tuhan Nabi Isa tu. Perak tu. Jangan buat begitu. Sebab tu Nabi ketika sahabat berada di masjid, dia masuk, sahabat bangun duduk. Dan hadis tu dia baca masa tu. La tatruni, jangan kamu layak aku kama atratin nasara wal yahud anbiya'ahum. Jangan kamu layak aku seperti Yahudi Nasara layak para nabi dia. Tu melampau. Dia mula buat tu. Sebenarnya konsep ini, dia dakwa jawatan imam hanya layak untuk Sayyidina Ali secara nas. Siapa yang menaskan? Siapa yang menaskan? Nabi. Itu tak ada dalam hadis tu. Inilah peranan Sayyidina Bakar sahabat sahabat. Dia buat tu hadis tu. Tengok dia tuduh. Padahal ada. Gak kita tak percaya. Masalahnya ada orang percaya. Dia bawa di Mesir, orang percaya cerita ni. Madinah tak laku. Dia dakwa bahawa Sayyidina Ali ni maksum. Sehingga akhir sekali ulama tokoh-tokoh Islam di peringkat awal yang kita panggil salafus salih, mereka buat kenyataan. Barulah kita faham. Kalau tidak kita tak faham. Baik, apa dia? Hubbu Abi Bakrin wa Umar iman wa bughduhuma nifaq wa hubbu Bani Hashim iman wa bughduhum nifaq. Kalau kita tak faham cerita ni, kita tak akan faham ni kata-kata ni. Apa dia? Cinta kepada Sayyidina Bakar dan Umar adalah lambang keimanan. Benci kepada mereka berdua lambang kemunafikan. Cinta kepada Bani Hashim lambang keimanan. Benci kepada Bani Hashim itu lambang kemunafikan. Apa yang kata gini? Nak lawan apa pokok Syiah ni? Dia angkat keluarga Bani Hashim, Sayyidina Ali dan keluarga Rasulullah, dia angkat setinggi-tingginya dan dia jatuhkan serendah-rendahnya sahabat. Itulah dibuat ni. Hubbu Abi Bakr wa Umar iman wa bughduhuma nifaq. Hubbu Bani Hashim iman. Lepas tu wa bughduhuma nifaq. Terpaksa kata gitu. Padahal ni ada dalam hadis sebenarnya. Ada dalam hadis. Cumanya tidak lengkap ginilah. Kena kata gitu. Imam Nasai misalnya, Imam Nabi Al-Hanan sebut dah. Bila tu tahu nak habis kitab tu kalau ni. Saja nak sebut kena tahu. Imam Nasai ni siapa kena pukul. Ni cara ulama kita dulu kalau ada berlaku dalam masyarakat pemuja terhadap tokoh, siapa menganggap tokoh ni tak salah, fanatik terhadap tokoh, ulama kita bertindak agak pelik. Misalnya di Syria, padahal Muawiyah tak suruh. Di Syria ni ada juga umat Islam kena penyakit puja Muawiyah berlebih-lebihan. Dan mereka masa yang sama benci pada Sayyidina Ali, khususnya selepas peperangan Siffin itu. Kalau sebut Sayyidina Ali juga, qabbahallah wajah, setengah tu kata, mudah-mudahan Allah memburukkan wajahnya. Bila ahli sunnah dengar, karramallah wajah. Popok Khawarij bila sebut nama Sayyidina Ali, dia kata mana? Qabbahallah wajah. Kita orang Islam zaman itulah, bila dengar tu Allah kata ke sahabat Nabi, hak nombor 4 tu paling besar tu, kita pun kata karramallah wajah. Baik. Imam Nasai bila dia pergi ke Syria, dia tengok melampau ramai rakyat Syria melampau memuja Muawiyah. Dan dia ni ada tulis kelebihan Sayyidina Ali. Dia buat ada buku dia catat kelebihan Sayyidina Ali.
Jadi pihak sana minta, kenapa kamu buat kelebihan Sayyidina Ali? Tak sebut tentang manaqib Muawiyah, kelebihan Muawiyah. Jadi padahal Imam Nasai dalam kitab Nasai, kalau kita belajar, dia sebut banyak riwayat kelebihan Muawiyah. Cuma cara dia nak lawan apa-apa fanatik ni. Dia kata mana? Oh, Muawiyah tak ada kelebihan sikit rabuk. Nak marah ni kena kecek Kelantan, payah nak kecek ni. Tak jadi nak marah ni. Kena bahasa asal. Tak ada apa-apa kelebihan Muawiyah. Dia kata begitu. Padahalnya dalam kitab ada banyak dia sebut. Dia sebut gitu tu nak melunturkan dia punya pahaman pekak tu, fanatik terhadap Muawiyah. Kesannya apa? Dia dipukul dalam masjid Damsyik, dipukul di Kemaluan, sampai mati. Tidak mati selalu. Sehingga dia jadi rebah tu, dia pukul di Kemaluan. Tak boleh itu. Jadi anak-anak murid orang yang sederhana lah, orang yang tidak fanatik, akak dia keluar, dan dia mati kerana tu. Dipukul di Kemaluan. Tu bahaya fanatik tu, tak boleh. Maknanya kukuk mana pun, ialah kalau kita tengok di sebalik setengah ni satu pihak, ni orang kampung lah, masyarakat awam ni tak. Bila ramai nyadalah ia berfaham begitu. Di sebalik Sayyidina Ali puja Sayyidina Ali lebih-lebih pula. Di sebalik Muawiyah pun ada begitu juga. Jadi kadang-kadang ulama kita sengaja dia sebut tak ada kelebihan Muawiyah, padahal dia tahu Muawiyah ahli syurga. Dalam kitab dia sebut, dalam kitab Nasai, anak mengajar Nasai nak siapa hadis 1000 dah. Kalau kita baca kita jumpa. Sebab tu Imam Nasai ni ada orang kata dia Syiah sebab dia tulis tentang Sayyidina Ali, padahal tidak. Tu cara dia nak buat apa-apa otak perkara ni. Buat lagu tu, aku sekali kena pukul dia, mati. Siapa tahu tu orang tak kenal Imam Nasai itu siapa. Supaya ada sekarang ni orang tak kenal Imam Abu Hanifah tu siapa. Ada orang tak kenal. Lemah kita padahalnya isu-isu tu selesai lama, ulama jawab lama tu. Tak sahih banyak mana. Dia kaedah dalam agama kita ni, biar nak sebutlah sikit, biar kita ni kaedah ni kita boleh guna semua. Maklumat yang sampai kepada kita, kalau maklumat itu berbentuk menyebut keburukan orang, dia mesti kita perketatkan dari disiplin penerimaan maklumat itu. Tapi kalau maklumat yang sampai kepada tentang kebaikan, kita boleh terima saja, tak siasat tak apa, sebab kebaikan. Tapi kalau keburukan, dia mesti melalui proses. Betul, saya mau dah ke maklumat tu. Saya mau dah. Lepas tu kenapa ulama puji siapa berkitab? Ada kitab khusus pula puji, dia panggil takris. Takrim pujian ulama terhadap Imam Abu Hanifah. Benda-benda gitulah kan. Bahaya perangai lagu tu. Kalau anak sebut setakat anak baca kitab banyak juga, anak baca nak tengok Khawarij ni, apa jadi teruk Khawarij. Banyak kita baca buku. Rupanya dia mula-mula sekali penyakit dia ke dia. Dia panggil al-ajalah. Gopoh, cepat buat keputusan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu lah, kena ikut panduan Nabi. Nabi kata al-ajalatu minasyaitan wat ta'anni minallah subhanahu wa ta'ala. Nabi pun sebut gopoh itu daripada syaitan, at-ta'anni berhati-hati minallah subhanahu wa ta'ala, berhati-hati cermat itu daripada Allah. Kena cermat. Abu Hanifah ni setara mana tu? Setara Imam Syafi'i itulah. Ulama sebesatu tu dia berani. Memang tak kena baris semua. Begitulah hadirat. Baik, cuba kita tengok lagi. Tu kata Imam Ibn Taymiyah. Ibn Abil Is Al-Hanafi semasa dia mensyarahkan akidah Tahawiyah. Sebab sahabat ni di bawah bab akidah, dia panggil furu' akidah, bukan usul. Ibn Abil Is Al-Hanafi ni tokoh dari mazhab Hanafi. Dan semasa dia mensyarahkan akidah Tahawiyah, dia ada sebut gini. Cuba perhati. Dia kata inna aslar rafd innama ahdathahu munafiqun zindiq qasadahu ibtala dinil Islam wal qadah fi Rasul sallallahu alaihi wasallam kama dzakara ulama. Sampai akhirlah, anda tidak baca semua. Apa kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, seorang tokoh besar, dia kata sesungguhnya asal Rafidah tu, Syiah Rafidah tu lah melampau tu. Sebenarnya ajaran dia tu direkayasa oleh seorang munafik peringkat tinggi. Ana sebut munafik peringkat tinggi sebab dia kata munafikun zindiqun, bukan munafik rendah-rendah Nabi sebut tu. Orang Islam boleh ada kalau rendah tu. Munafik peringkat zindiq. Tujuan dia merekayasa fahaman rafd ini, khususnya Sayyidina Ali sebagai Tuhan, itu contoh fahaman rafd lah tu. Sebenarnya untuk membatalkan ajaran Islam.
sebagai alternatif pada ajaran Islam. Dan untuk mencederakan peribadi Rasulullah. Sebagaimana perkara itu disebutkan secara meluas dalam kitab oleh para ulama. Maka sesungguhnya Abdullah bin Sabah, bila mana dia menzahirkan Islam dia secara pura-pura, sebenarnya dia bermaksud untuk merosakkan agama Islam dengan tipu daya dan kekejian dia yang halus itu. Seperti mana yang dilakukan oleh Bullis. Bullis ni, kalau hadirat tengok dalam internet, Bullis ni dia seorang yang sangat terkenal merosakkan agama Nasrani. Bullis dia panggil. Tengok dalam internet lah, dia ada biodata dia, nama Bullis. Ana pun tak sebut di sini, ana baca Bullis tu. Kenapa dia ni terkenal? Kalau orang tanya kita siapakah yang mula-mula merosakkan ajaran Nasrani, Bullis terkenal dalam sejarah. Yang mana Bullis ni, untuk dia dikenali sebagai Kristian pura-pura lah. Dia memeluk agama Kristian dan dia menampilkan, dia bina karakter. Orang kata bina karakter. Dia bina karakter sebagai ahli ibadat. Siapa orang kenal dia ni sebagai ahli ibadat, orang kagum lah. Tengok, sanggup dia berpura-pura beberapa tahun, mari masjid semua dengar, patut tunduk mengalirkan air mata. Macam dia pakai subab besar, kata Volkswagen tu lah. Pakai jubah, patut nampak warak dong, wabarkak, budak-budak kata budak sekolah sebut tu. Mana kalau kita tengok tu, kita kata Allah sejuk hati. Dia bina karakter dia beberapa tahun supaya orang terima. Selepas bila orang terima dia, selepas itulah buat azharal amra bil ma'ruf. Dan dia menzahirkan dia ni, dia suruh awak benda molek, dia larang awak benda muka bertahun-tahun. Dia mengambil tugas itu. Sehinggalah akhir sekali bila karakter dia tu sudah dianggap bersih, orang baik, di situlah dia mula menimbulkan fitnah secara halus tentang Sayyidina Uthman ni Ibnu Sabah. Begitulah Bullis dia buat dulu. Rupanya dialah yang menyebabkan orang menganggap Nabi Isa tu Tuhan. Dia yang merosakkan. Baca sejarah dia, Bullis. Lagu mana nak ajar aku Inggeris tahu ni, anak rujuk internet tu, dia bahasa Arab tu. Banyak dia sebut cerita dia. Terkejut kita baca. Kemampuan manusia tak Allah beri gitu. Dia boleh berperanan. Baik, sedikit lagi, anak ambil sikit satu poin lagi. Jadi kenyataan-kenyataan yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah, oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi, sebenarnya perkara ini sudah dibuat kajian secara kritis dan teliti oleh ulama-ulama kita. Ulama moden sudah dibuat penelitian. Cara penelitian macam mana? Tengok semua dalam kitab Yahudi, dalam kitab ada semua maklumat ni. Sesungguhnya asal Rafidah itu memang daripada Yahudi, dan pencipta dan pengasas dia memang Yahudi. Seorang pakar, mahir, pakar gede dia panggil ni, jenis pasal nipu pandai ni. Siapa SPRM pun tak nak terus, dia panggil makir, penipu daya yang mahir. Gitulah lebih kurang, patut tak dia lah lepas tu. Dia ni, dia bermaksud untuk merosak kaum Islam dan akidah mereka tanpa disedari. Sebab tu dia hidup dalam masyarakat Islam. Dan dia telah melakukan penyelewengan terhadap ajaran-ajaran asal agama yang betul. Misalnya Abdullah Al-Qasimi, selepas dia menceritakan tentang fenomena ghulu yang telah diasaskan oleh Abdullah bin Sabah terhadap Sayyidina Ali, maka dia berkata, adapun pengasah yang menanam benih sesat ini dan telah menimbulkan kekacauan dalam masyarakat ini terhadap Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak begitu. Sebab tu Sayyidina Ali pernah tangkap nak bakar dia, cuma terlepas. Tapi lama gugu dia sempat Sayyidina Ali bakar. Dia ni antara terlepas. Sayyidina Ali nak bakar dia. Pok dia kritik Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali bakar pok dia, hak mana terlepas ni kritik, tengok jahat Sayyidina Ali. Sedangkan mengazab dengan api ni Allah saja boleh. Buat apa dia tidak gantung, dia tidak potong leher, tiba-tiba dia bakar. Sayyidina Ali kata, dah mu kata aku Tuhan kan? Dah mu kata aku ni Tuhan yang boleh bakar, sebab tu aku bakar. Pada hujah bodoh gitu yang lawan bapak dia, Sayyidina Ali cerdik. Sayyidina Ali yang disebut dalam kitab ulama kita tu, dia panggil Abqariyatu Ali ibn Abi Talib. Abqariyah ni bahasa lain jenis lah. Sayyidina Ali ni seorang yang jenis. Kau tidak tahu lah jadi sahabat keempat. 70,000 sahabat, dia duduk nombor 4. 004 nombor keahlian dia. Baik. Sasaran dia, objektif dia sebenarnya nak menjatuhkan umat Islam di lapangan yang paling teruk dari segi keruntuhan akidah. Bukan keruntuhan moral biasa dah.
Dia peruntuh akidah dulu. Akhlak tu dia dengan sendiri akan runtuh. Tu target dia. Makna dia tahu di mana kalau kita boleh rosak ke poin ni, yang akan turut habis yang lain. Dia tahu. Jumpanya hulu ni sangat bahaya. Banyaklah kan anak cerita tentang hulu ni. Ana tahu sebab ana dulu terlibat. Nak tahu 2 tahun ana dah ikuti nak tahu. Sehingga kita pun sedih, sangat sedih lah. Oh Islam kita berlaku gitu. Dia ni Abdullah bin Sahabat ni, kata Abdullah Al-Qamisi, dia ni tak ubah lah. Sehingga dikatakan dia ni sebagai, dia orang Arab ni kalau sebut burung gagak ni, burung tapi daging dia tak kayak burung gagak, daging dia tak enak. Rasa dia tak sedap lah. Dalam warna dia hitam lega. Pak mata pun hitam. Lidah pun hitam. Huduh lah. Lagu tu lah Ibnu Sahabat. Nama pun Ibnu Sahabat. Dia namanya Ibnu Saudak sebab mak dia tu orang Habasyah. Mak dia tu orang Afrika. Sebab tu orang panggil Ibnu Saudak, anak wanita hitam. Anak orang hitam. Begitu ya. Dia telah lari bila saya nak bakar dia lari. Dia meninggalkan apa ni, Kufah tu pada waktu itu. Baghdad tu lah. Kufah tu, Iraq tu. Sebenarnya dia lari itu sebenarnya bukan semata-mata takut. Tapi lari itu dengan maksud nak sebarkan kesesatan yang dia bawa tu, fitnah tu di tempat lain yang tidak ada orang seperti Sayyidina Ali. Sebab kalau ada orang seperti Sayyidina Ali, dia tak boleh nak melebar luaskan gerakan dia. Sebab tu dia pergi ke Mesir. Mesir tak ada. Pada waktu tu tak ada sahabat berpengaruh di situ. Tak ada operasi sahabat. Gak Mesir ni kita kena tahu sejarah dia. Itulah pusat agama paganism. Agama percaya pada dewa terbesar situlah. Bahkan dia lari itu sebenarnya dia membawa fahaman-fahaman sesat dia. Gitulah. Tujuannya untuk menyesatkan umat Islam dan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Dan ramai orang terfitnah dengan ajaran dia ni. Dan begitulah kekal aib umat Islam yang terima ajaran dia tu. Dia perkara ni sebenarnya ulama kita sebut, perkara ni dia akan ada sampai hari kiamat. Pertemuan antara syirik dengan tauhid dia akan berada sampai kiamat. Pertemuan antara sunnah dan bid'ah dia akan berterusan sampai. Pertemuan antara hak dan batil ada sama. Sebab Tuhan nak bagi pahala kita lah. Gitu kena ingat tu. Jadi jangan berasa sebab lah. Cuma kita kena ingat mujurnya kena kata alhamdulillah. Sebab tu kena doa sama zaman kita lah ni, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku kebenaran itu biar aku nampak sebagai benar, dan berilah semangat minat supaya aku nak ikut yang benar tu, dan tunjukkanlah kepada aku yang salah itu sebagai salah, aku yakin salah, dan berilah kemampuan pada aku untuk menjauhi yang salah itu. Kena doa sama. Lepas semaya kena doa. Lepas tu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa, ya Allah, tolonglah aku untuk aku berihsan untuk aku bersyukur kepada Engkau, untuk aku berihsan, untuk aku beribadat, dan untuk aku zikir kepada Engkau. Tolonglah aku. Takutnya ambil zikir nak mari atas bukit ni. Nanya kita. Dia ambil zikir-zikir tu nanya dia. Malah nak sebutlah cerita banyak benar. 5,000 semalam dia baca. Bukan zikir Nabi aja. Tak nanya. Niat tu molek nak rapat diri dengan Tuhan, tapi tersilap. Nak buat macam mana? Berdosa besar lah orang yang membawa ajaran itu. Okay, kita berhenti setakat tu dulu. Ada apa-apa soalan setakat yang kita baca ni lah. Ya, boleh sila. Ya. Ya? Hizbullah ya. Boleh ke ulama tadi yang mantap, sebab dia ada kisah antara Hamas itu dengan dia beginilah. Dua perkara lah kita kena bincang bagi Ana. Sebab Ana pun baca juga tentang Hizbullah ni. Hizbullah ni sebenarnya Syiah Nusairiyah tu, Rafidah juga tu, mengkafir ke sahabat. Memang dia sejoin dengan Imam 12 tu, dia rapat kan Hasan Nasrullah tu. Sebab tu tak silap Yusuf Qaradawi sebelum dia meninggal dunia dia panggil Hasan bukan Nasrullah, Nasrul Syaitan. Hasan Nasrul Syaitan, penolong syaitan. Teruk sebenarnya tu.
Ialah zaman fitnah di Palestin bila dia tolong umat Islam, supaya kita lah bila propaganda Khomeini kata dia lawan mereka, semua orang terima. Padahal tak pun pernah dia perang. Ada ketiga sejarah Syiah ni perang dengan orang kafir? Tak ada. Bahkan munafik zaman Nabi dulu pun tak perang dah. Cuba tengok peperangan Uhud, baca sejarah peperangan Uhud. Dia lah tentera Islam, dia sabotah tentera Islam daripada 1000 lebih tinggal 700. Dalam perjalanan perang pergi dia pusing balik semula 400 orang. Tinggal 700 tentera. Musuhnya 1500, separuh. Sehingga sahabat terkejut. Tu ayat Quran. Allah minta teguh bersama Nabi dan Rasul. Tu munafik. Daripada dulu. Sebab tu ada sebuah kitab. Antara pembeza besar sahabat dengan munafik adalah keluar berperang ataupun tidak keluar berperang. Siapa disebut? Begitu ulama kita. Jadi panduan-panduan tu kita kena tahu. Jadi isu Hizbullah ni bagaimana setakat anda tahu, memang ulama kita di seluruh dunia sudah memperingatkan tentang Hizbullah ni hakikatnya siapa. Cumanya ada menteri dulu yang buat hubungan baik dengan dia nya. Tapi menteri tu duk jaga telah lah ni. Ya. Dulu dia pergi jawab tag dia. Ingat mula-mula dia pergi jumpa Hasan Nasrullah. Tu nampak sangatlah. Begitu sebenarnya. Dia tak betul tu. Jadi isu Hamas tu setara mana tu. Lepas tu baik dengan Hamas. Susah sebab zaman fitnah. Itu lokasi-lokasi perang. Payah juga kita nak bercakap tu. Tapi hakikat ajaran dia ma'ruf di kalangan pengkaji, orang yang baca. Allah, pelajar-pelajar kita belajar di belajar Timur Tengah di Beirut misalnya. Ada pernah datang tu jumpa anak saja nak sembang, dia ceritalah. Teruk orang kita tak tahu. Pelajar-pelajar kita di sana tiap minggu pergi ke Iran. Mungkin dekat itu. Tak jauh dia pergi naik bas tengok lagu mana masjid ada nama tak ingat apa, masjid sahabat bina masjid tu. Tak silap nama apa, anda tak ingat nama apa dia sebutlah masjid tu. Masjid sahabat, tempat buang sampah sekarang ni. Tempat pembuangan sampah masjid tu. Tu Okey, gitulah. Okey, kita tangguh setakat itu, insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan sambung tajuk ni lagi, Ibn Abdullah bin Sabah lagi. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.